Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Khas tingkatan 3. Bersama siapa lagi kalau bukan Cikgu Aisyah. Apa khabar anak-anak betul Cikgu Aisyah? Sihat ke semua? Wah, anak-anak cikgu ni makin hari makin cantik. Makin hari makin handsome. Apa rahsianya? Okey anak-anak, hari ni Cikgu Aisyah nak sama-sama belajar ajar anak-anak tentang unit 9 berkaitan warisan. Unit 9 berkaitan warisan. Mesti anak-anak nak tahu kan sebelum tu apa maksud warisan? Okey anak-anak, warisan ni maksudnya sesuatu yang diterima secara turun-temurun. Turun-temurun maksudnya daripada datuk nenek moyang kita dahulu kala. Okey, jadi kita nak belajar warisan. Kita nak belajar sesuatu yang diterima secara turun-temurun. Agak-agak apa ya? Cuba fikir. Tak dapat fikir? Tak apa, jom. Tara! Hari ni kita nak belajar warisan tarian tradisional Malaysia. Okey, tarian tradisional Malaysia. Tradisional tu bermaksud dia bersifat tradisi secara turun-temurun. Okey, yang daripada dulu kala punya tarian kita nak belajar. Yang sampai sekarang pun kita masih nampak lagi ada orang menari guna tarian tradisional yang lama ni. Alright, tarian tu maksudnya apa? Okey, tarian tu adalah gerakan badan serta tangan dan kaki berirama. Okey, ikut rentak muzik. Kita buka radio, kita buka lagu, kita buka YouTube lagu-lagu tertentu. Okey, lepas tu kita menari ikut rentak dekat lagu tu. Kalau lagu tu macam jenis yang macam slow, kita menari pun perlahan-lahan. Kalau lagu tu jenis yang rancak, kita menari pun lajulah. Macam mana? Jom kita tengok. Menarik kan? Alright, standard kandungan untuk hari ini adalah warisan tarian tradisional Malaysia. Okey, manakala standard pembelajaran kita yang pertama, nanti anak-anak cikgu harap dapat kenal tarian tradisional. Okey, walaupun cikgu fokuskan sikit je hari ni, anak-anak dapat kenal. Okey, seterusnya anak-anak dapat nyatakan ciri-ciri tarian tradisional dari aspek pakaian dan juga gerakan. Sebab pakaian dan gerakan setiap tarian tradisional dia tak sama. Alright. Okey, seterusnya anak-anak dapat terangkanlah kepentingan menghargai tarian tradisional kita. Kenapa kita kena belajar tarian tradisional ni? Benda dah lama kot. Buat apa nak belajar? Ada kepentingan dia. Nanti kita belajar sama-sama. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menarikan salah satu tarian tradisional. Cubalah dekat rumah, cari dekat YouTube macam mana tarian ni kan. Cuba yang paling senang, cuba sikit-sikit. Bagus tau untuk kesihatan. Alright. Okey anak-anak, sebenarnya kan terdapat pelbagai warisan tarian tradisional di Malaysia. Nak tahu tak apa yang Cikgu Aisyah nak fokuskan hari ni? Tarian apa yang kita nak fokuskan? Alright, jom kita tengok. Tara! Ada 5 tarian tradisional Malaysia yang Cikgu Aisyah nak fokuskan. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. 5. Anak-anak tahu tak nama setiap tarian tradisional ni? Ada yang Cikgu Aisyah dengar. Sebut zapin, sebut kipas, sebut ngajat, sumazau kan. Baranatatyam. Okey. Tapi ada yang tak tahu juga. Okey, tak apa. Kita belajar sama-sama. Tak salah pun. Okey, jom kita tengok. Okey, tarian yang pertama adalah tarian ngajat. Ngajat. Okey. Tarian yang kedua adalah tarian sumazau. Sumazau. Yang ketiga ada kipas, tarian kipas. Kipas. Okey, yang keempat ialah tarian Bharatanatyam. Cikgu ulang lagi sekali, tarian Bharatanatyam.
Susah kan nak sebut kan? Kalau banyak-banyak kali sebut, dia jadi senang lah. Bharatanatyam. Pandai tak? Okey, dan yang kelima kita nak belajar tarian zapin. Zapin. Okey? Alright, jom kita tengok satu persatu sebab tarian tradisional ni kan berbeza. Dia ada ciri-ciri unik. Dan berbeza antara satu sama lain. Dia ada ciri unik yang kreatif kita nak belajar. Okey, dari segi pakaian dia tak sama, gerak tari tak sama, muzik pun tak sama tau. Jom kita tengok. Okay, let's go. Okay, jom kita kenali tarian tradisional Malaysia. Okay, Cikgu Aisyah dapat maklumat ni daripada buku teks pendidikan khas tingkatan 3. Okay, pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Pendidikan khas tingkatan 3. Okay, dalam tu dia tulis sumber maklumat yang dia kongsikan adalah daripada Jabatan Warisan Negara. Jadi tak tipu. Alright, anak-anak, cuba tengok tarian pertama. Okey, tarian pertama adalah tarian zapin. Ini adalah tarian zapin. Okey anak-anak, tarian zapin ni merupakan seni tari Melayu. Orang Melayu punya. Yang terkenal di negeri Johor. Johor dekat mana? Johor dekat sebelah Melaka. Okey, kalau tak tahu kita boleh Google Map. Mana Johor duduk. Okey, seterusnya tarian ni ditarikan secara berpasangan. Berpasangan tu maksud dia ada lelaki, ada perempuan menari sama-sama atau secara berkumpulan mengikut jantina. Okey, tadi berpasangan kan? PA dengan Abu menari sama-sama. Okey, tarian zapin ataupun menari secara berkumpulan. 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Diorang berjoget dari jauh. Okey, ikut kumpulan tapi buat zapin. Alright, menarik tak? Sangat menarik anak-anak. Okey, pakaian penari. Okey, kalau penari lelaki, dia akan pakai, mana penari lelaki? Okey, ni penari lelaki. Okey, dia akan pakai sepasang baju Melayu Teluk Belanga. Baju Melayu Teluk Belanga tu leher bulat bukan leher biasa macam anak-anak punya baju Melayu tu. Tapi dia baju Melayu Teluk Belanga ni leher dia bulat. Okey, dia dikanci dengan butang emas atau swasa. Dia pakai sampin dan juga bersongkok. Nampak tak dekat songkok dia tu ada lagi macam aksesori lagi. Okey, seterusnya kalau penari perempuan ni, baju biru tu. Okey, dia pakai baju kurung Teluk Belanga, leher bulat. Dia pakai sampin. Ni sampin, sampin. Lepas tu dia ada sanggul. Sanggul tu yang dekat kepala, rambut panjang, lilik-lilik, bulat, sanggul. Lepas tu dia pakai aksesori hiasan seperti bunga, pakai macam rantai ke, gelang ke, kan, subang ke, macam tu lah perhiasan. Alright. Okay, dapat? Okay, bagus. Okey, dari segi gerakan tarian pula, gerak tarian ini dia mempunyai ciri-ciri berunsurkan kemelayuan. Dah tarian pun tarian Melayu kan? Dia berunsurkan kemelayuan yang memerlukan penari untuk membongkok. Okey, dia bongkokkan dan rendahkan badan dia sikit. Nampak tak? Dia bongkokkan. Nampak? Dia kaki dia nampak? Dia rendahkan sikit kaki dia. Lutut dia rendahkan, dia bongkokkan badan dia. Dia bongkok sikit, dia rendahkan badan dia sikit. Alright. Okey. Itu adalah tarian zapin. Okey, kita nak belajar tarian yang seterusnya. Tak sabar. Okey, sebelum tu anak-anak, kalau anak-anak nak tengok macam mana tarian zapin ni ditarikan, anak-anak boleh layari laman web https://aresmega.com QR link tarian zapin. Untuk menonton video tarian zapin, nanti Cikgu Aisyah letak dekat bahagian bawah YouTube. Alright? Okay. Okey anak-anak, yang seterusnya adalah tarian kipas. Tarian kipas. Tarian kipas ialah tarian warisan masyarakat Cina. Okey, tarian warisan masyarakat Cina yang biasanya diiringi dengan muzik klasik Cina. Okay, tarian kipas, tarian Cina punya, masyarakat Cina punya. Okey, tarian tradisional dia. Lepas tu, dia buka muzik klasik lah, muzik lama-lama, lepas tu menari tarian kipas. Okey, Cikgu Aisyah pernah try ni zaman sekolah dulu. Menarik tau. Okey,
pakaian penari, penari lelaki dia akan pakai baju yang dikenali sebagai samfu. Okey, mesti anak-anak murid berbangsa Cina tahu. Okey, penari perempuan pula dia akan pakai cheongsam atau samfu juga. Okey, itu je. Lepas tu ada juga Cikgu Aisyah tengok ada hiasan-hiasan juga dekat dahi, dekat rambut kan. Tapi yang penting sekali kena ada kipas lah kat tangan. Nampak tak ada kipas? Cantik tau. Okey, dari segi gerakan tarian tarian kipas ni dia tunjuk kat kita ni kelembutan badan sambil ayunkan kipas. Pusing lembut sambil ayunkan kipas. Kalau silap teknik kipas tak terbuka tau. Kan terkoyak kipas tu. Jadi dia kena lembut je. Okey. Jadi tarian kipas ni dia memperlihatkan kelembutan badan sambil penari tu mengayunkan kipas buka tutup tu. Alright. Okey, kalau nak tengok boleh layari laman web Aras Mega Tarian Kipas. Nanti Cikgu Aisyah share link. Alright. Okey, seterusnya adalah tarian Bharatanatyam. Susahnya nak sebut nama dia. Okey, tarian Bharatanatyam. Alright. Okey, tarian Bharatanatyam ni ialah tarian klasik India yang berasal dari Tamil Nadu bahagian selatan India. Jauh sangat tarian ni datang daripada negara India sana. Okey, tapi dibawa ke dalam negara kita oleh masyarakat India. Okey, tarian tradisional ni dia ada merangkumi muzik, tarian dan dalam masa yang sama ada teater. Maksud dia sambil menari ada muzik tu rupanya dia adalah sebuah penceritaan. Okey, kita boleh tengok rupanya macam ni. Menarik kan? Okey, dari segi pakaian penari yang menarikan tarian Bharatanatyam ni dia memakai sari dan aksesori seperti barang kemas, hiasan rambut dan juga solekan muka. Okey, gerakan tarian pula. Tarian ni dia melibatkan pergerakan yang menyeluruh tau. Tangan, kaki, mata dan kepala. Setiap tu ada maksud yang tersendiri. Menarik sangat. Okey, kalau nak tengok boleh layari laman web arasmega.com Bharatanatyam. Anak-anak, seterusnya ini adalah tarian Sumazau. Cantiknya kakak kat situ menari kan? Okey, tarian Sumazau ialah tarian tradisional masyarakat Kadazan Dusun di negeri Sabah. Okey, ini adalah tarian tradisional yang popular dekat Malaysia. Asalnya daripada negeri Sabah. Okey, tarian ni dipersembahkan semasa pesta keamatan iaitu selepas musim menuai padi je. Adalah buat pesta keamatan. Lepas tu salah satu persembahan dia adalah tarian Sumazau. Okey, untuk penari lelaki dan perempuan, diorang akan pakai pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun, warna hitam yang macam kita tengok ni. Dia dihiasi dengan benang berwarna emas. Okey, cantiklah hitam dengan emas. Naik sangat baju tu. Okey, penari perempuan pula akan pakai aksesori tali pinggang yang berbentuk duit shilling. Pakaian-pakaian tradisional ni kalau anak nak tahu, dia bukan saja cantik dan unik tau, tapi harga dia pun mahal sangat sebab nak buat dia pun bukan senang. Okey, dari segi gerakan tarian pula, tarian ni dia melibatkan dua pergerakan asas yang berselang-seli. Okey, penari akan mengenjut-enjutkan kaki kiri dan kanan sambil mengayun dan mendepakan kedua-dua belah tangan. Okey, jadi kalau nak buat tarian tradisional ni, dia memang kena banyak kali latihan, banyak kali praktis lah. Kalau anak-anak cuba sekali tapi tak dapat, janganlah menangis. Cuba lagi. Sebab bukan senang dalam masa yang sama nak enjut-enjut kaki, kiri kanan, sambil tu nak depakan tangan. Kedua-duanya kan. Okey, tarian ni cikgu pernah try masa zaman universiti. Sangat-sangat santai, seronok lah. Tapi dia susah sikit mula-mula tu. Kalau orang yang kayu, keras macam cikgu ni, payahlah sikit kan nak menari. Tapi kita boleh cuba-cuba untuk kita belajar sesuatu yang menyeronokkan. Okey, kalau nak tengok, pergilah dekat arasmega.com tarian Sumazau. Okey, tarian yang kelima dan yang terakhir yang kita nak belajar hari ni adalah tarian Ngajat. Nampak tak? Ada lelaki, ada perempuan. Pakaian dia pun macam unik. Dekat atas kepala pun ada hiasan yang sangat-sangat unik. Si ada pegang tombok ke apa tu, telombok ke apa yang tajam-tajam tu kan. Okey, jom kita tengok
Alright. Okey, tarian ngajat ialah tarian tradisional masyarakat Iban di Sarawak. Kalau tarian Sumazau asalnya daripada Kadazan Dusun Sabah, tarian tradisional masyarakat Iban di Sarawak. Tarian ni ditarikan ketika perayaan Hari Gawai. Okey, selepas musim menuai padi. Dia macam nak sama jugalah dia punya sejarah lah ataupun latar belakang tarian ni. Kalau tarian Sumazau tadi, dia ditarikan oleh mereka masyarakat Kadazan Dusun selepas masa sambut Pesta Keamatan, iaitu selepas musim menuai padi. Ini pun sebenarnya selepas musim menuai padi tapi nama dia lain, perayaan Hari Gawai. Okey, tarian tradisional masyarakat Iban di Sarawak. Alright, jom kita tengok. Okey, pakaian penari dia, penari lelaki pakai baju yang dikenali sebagai sirat, gagong atau baju burung. Alright. Dan aksesori topi yang dihiasi dengan bulu burung kenyalang. Burung kenyalang tu adalah burung yang kalau kita sebut je burung kenyalang, kita dah tahu. So ini mesti negeri Sarawak. Okey. Okey, penari perempuan pula dia pakai pakaian tradisional ngepan. Okey. Indu Iban yang dihiasi aksesori berbentuk duit shilling, bersanggul dan memakai gelang kaki. Macam yang dalam gambar. Okey, gerakan tarian, penari lelaki membuat gerakan seperti pahlawan dengan melompat sambil memegang parang panjang dan perisai kayu. Dia pegang parang panjang dan perisai kayu. Kalau dekat rumah, anak-anak janganlah cuba sendiri pandai-pandai pula. Cuba sendiri tanpa pengawasan orang dewasa, ambil parang ke, ambil kayu panjang ke, jangan, okey? Okey, kita gunalah penyapu ke apa untuk try, demi keselamatan. Kalau masuk kelas tarian, itu lainlah cerita dia. Okey, seterusnya penari perempuan menari dengan gerakan yang lemah gemalai. Menarik. Kalau nak tahu, nak tengok, nak tonton tarian ngajat, boleh pergi ke arasmega.com tarian ngajat. Okey? Alright anak-anak. Kita baru belajar 5. Sebenarnya ada banyak lagi tarian tradisional dekat Malaysia ni. Tapi apa ya? Anak-anak tahu tak tarian tradisional Malaysia yang lain? Jom kita tengok. Okey, ini adalah antara tarian tradisional lain yang ada dekat Malaysia. Tara! Okey, kita ada tarian Inang. Tarian Inang ni famous di negeri Melaka. Macam mana? Boleh Google ataupun tengok YouTube. Okey, seterusnya tarian Gambus. Tarian Gambus terkenal di negeri Perak. Tarian Kuda Kepang terkenal di negeri Johor. Dia ada guna macam kuda kepang, buat kuda kepang, lepas tu dia menari menggunakan kuda kepang, kuda kayu tu. Dia ukir-ukir kan. Seterusnya tarian Bhangra oleh masyarakat Sing, okey, oleh penganut agama Sing. Okey, seterusnya tarian Canggung, negeri Perlis, menarik, okey. Okey, sekarang kita tengok kepentingan menghargai tarian tradisional. Tarian tradisional ni kan anak-anak sebenarnya dia perlu dikekalkan untuk generasi akan datang. Bukan je untuk generasi hari ni, tapi generasi akan datang nanti, anak cucu, anak-anak semua, cucu kita semua kan. Jadi sebab apa? Sebab adalah kepentingannya. Jom kita tengok sama-sama. Okey, ada 4 kepentingan yang dinyatakan dekat sini. Yang pertama, kita nak pupuk perpaduan antara kaum. Okey, bila ada tarian, contohlah kita masyarakat Melayu macam kita ni tertarik sangat dengan tarian Sumazau tu. Okey, jadi kita pun belajar. Bila kita belajar, mestilah orang daripada masyarakat Kadazan Dusun mestilah seronok sebab ada orang nak belajar lah tarian dia. Jadi secara tak langsung kita akan dapat eratkan perpaduan antara kaum. Okey? Contoh macam katakan kawan kita dia pandai tarian Bharatanatyam. Kita pula pandai tarian Zapin. Kita ajar dia tarian Zapin, dia ajar kita tarian Bharatanatyam. Okey? Secara tak langsung masa belajar-belajar tu jadi kawan baik. Jadi eratkan perpaduan. Okey?
Okey, yang seterusnya, yang kedua, kepentingan yang kedua adalah memupuk perasaan bangga terhadap negara. Yelah, siapa yang tak bangga anak-anak kalau negara dia ada bermacam-macam jenis sangat tarian. Ada pelbagai jenis tarian yang sangat-sangat unik, menarik. Tarian turun-temurun pula tu. Mestilah bangga kalau tiba-tiba Mak Saleh datang, negara kita orang putih datang kan. Wow, I like. Saya sukalah tarian ni. Bila dia tengok tarian dia cakap, dia sukalah. Wish, bangganya aku jadi rakyat Malaysia ni. Ada orang luar suka tarian kita. Bangga. Kan? Okey, seterusnya yang ketiga kita belajar tarian, kita nak kekalkan adalah untuk memelihara warisan bangsa. Okey, tarian kita ni unik, ada macam-macam. Okey, ni pula tarian daripada tok nenek moyang kita. Okey, bukan senang, tok nenek moyang kita pun dah tak ada dah kan. Jadi, diorang punya tinggalan seni ni, teknik-teknik yang mereka ajar, semua itulah yang kita nak kekalkan, kita nak pelihara, okey, sebab dia adalah warisan bangsa. Okey, untuk kita bagi dekat anak cucu kita sampai bila-bila. Sebab yelah, benda yang bagus, benda yang kreatif, payah nak dapat. Kalau hilang macam tu je, rugi. Okey. Okey, dan kepentingan yang keempat, nak tarik minat pelancong untuk mengunjungi Malaysia. Bila ada tarian-tarian yang unik, ada tarian-tarian lama yang menarik ni, kiranya macam tarian-tarian kita yang turun-temurun kan, dia berbeza kan antara satu sama lain. Berbeza dengan negara lain juga. Setiap negara dia lain-lain. Setiap bangsa lain-lain. Setiap budaya dia lain-lain kan. Jadi, pelancong ni yang jenis minat-minat sikit bab-bab keunikan negara lain tu, dia akan tertarik nak datang Malaysia. Sebab nak tengok tarian dekat negara kita macam mana. Tarian negara ni macam mana. Negara ni macam mana. Jadi, mestilah dia suka datang Malaysia. Dia nak tengok tarian negara kita macam mana. Kalau tarian tu menarik, unik, ada banyak, lagilah dia suka nak datang Malaysia ni. Hari ni dia nak belajar tarian ngajat, esok nak belajar tarian zapin, lusa tarian kipas, lepas tu nak belajar tarian sumazau, lepas tu nak belajar tarian Bharatanatyam lagi. Jadi dia akan duduk kat sini lama. Bila duduk kat sini lama, mestilah dia secara tak langsung dia dapat bagi duit dekat negara kita bila dia beli barang ke apa ke semua kan. Dapat jana ekonomi negara kita. Dah melalut dah. Okey anak-anak, sekarang ni kita nak refleksi diri lah. Kita dah nak sampai ke penghujung, kita nak refleksi diri kita. Jom kita refleksi diri kita sama-sama. Okey. Ingat tak? Okey, refleksi pertama. Ingat semula. Okey, tarian ngajat tu apa? Tahu tak? Tarian ngajat tu tadi Cikgu Aisyah cakap, dia adalah tarian tradisional masyarakat Iban dekat Sarawak. Okey. Masyarakat Iban dekat Sarawak. Okey, penari lelaki pakai baju nama sirat. Ataupun gagung atau baju burung. Ada aksesori. Yang perempuan pula dia pakai pakaian tradisional ngepan Indu Iban. Ada aksesori juga. Okey, seterusnya tarian sumazau. Tarian sumazau ni tarian tradisional masyarakat Kadazan. Okey, ni tarian ngajat. Okey, Sarawak. Okey, tarian sumazau Kadazan dusun dekat Sabah. Okey, pakaian lelaki dan perempuan pakai pakaian tradisional lah. Kaum Kadazan dusun warna hitam. Lepas tu ada jahit benang emas. Okey, tali pinggang ada aksesori. Untuk penari perempuan ada aksesori tali pinggang yang bentuk duit shilling dekat keliling. Okey, seterusnya kita tengok tarian seterusnya adalah tarian zapin. Okey, tarian zapin ni tarian seni tari masyarakat Melayu, terutamanya di Johor. Okey, tarian ni dia ditarikan sama ada secara berpasangan ataupun secara berkumpulan. 3 lelaki, 3 perempuan. 4 lelaki atau 4 perempuan. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Alright, seterusnya tarian kipas. Tarian kipas ni adalah tarian warisan masyarakat Cina. Okey, dia diiringi dia menari sambil dia pasang lagu klasik Cina. Right. Okay, next is tarian Bharatanatyam. Okay, tarian Bharatanatyam ni adalah tarian yang berasal dari Tamil Nadu, bahagian selatan India. Datang dari India. Okay, dia adalah tarian klasik India.
Okey, dia ada muzik, tarian dan juga teater. Right, anak-anak ingat dah? Bagus. Hebatlah anak-anak Cikgu Aisyah. Okey, jadi pada akhir pembelajaran, jom kita refleksi diri kita. Okey, saya boleh menamakan jenis-jenis tarian tradisional. Boleh tak namakan jenis-jenis tarian tradisional yang ada? Okey, kita namakan sama-sama. Yang pertama, tarian zapin. Yang kedua, tarian Bharatanatyam. Yang ketiga, tarian kipas. Keempat, tarian sumazau. Dan yang kelima, tarian ngajat. Okey, seterusnya saya boleh mengenal jenis-jenis tarian tradisional. Macam nak kenal? Bila tengok gambar ke kan, tengok teknik tari dia ke, kita dah belajar tadi. Jadi boleh kenal. Okey, gerak tari semua. Okey, lepas tu saya boleh menerangkan ciri-ciri tarian tradisional. Alamak, nak kena terang pula. Okey, tarian tradisional kalau tarian zapin ni, dia ada ciri berunsur kemelayuan. Dia kena bongkok dan rendahkan badan. Kalau Cina punya tarian, dia kena tunjuk lembutkan badan sambil dia mengayunkan kipas. Okey? Kalau tarian dari masyarakat India, iaitu Bharatanatyam, dia melibatkan pergerakan kaki, mata, kepala dan juga tangan. Alright. Okay, next kalau tarian sumazau, dia melibatkan dua pergerakan asas selang-seli, iaitu enjut-enjut kaki dan sambil dia ayun depakan tangan. Okay. Okay, kalau tarian ngajat, penari lelaki akan buat gerakan seperti pahlawan, seperti lompat-lompat itulah. Lepas tu kalau penari perempuan pula, dia akan gerakkan dia punya badan dengan tangan tu secara lemah gemalai. Alright. Okey, lepas tu saya boleh bercerita tentang pakaian dan gerakan tarian tradisional. Okey, tadi Cikgu Aisyah dah cerita dah panjang lebar dah. Okey, Cikgu Aisyah harap anak-anak pun boleh cerita dengan panjang lebar bila ada orang tanya. Lepas tu, saya tahu menghargai kepentingan tarian tradisional. Tadi kan ada 4 kan Cikgu Aisyah bagi tahu. Jadi, hargai. Macam mana cara nak menghargai tu? Belajarlah cara-cara nak menari tarian tradisional tu. Nak pilih 1 ke, pilih 2 ke, pilih 3 ke nak belajar semua ke? It's up to you terpulang. Okay? Okey, seterusnya saya boleh menarikan salah satu jenis tarian tradisional. Sekurang-kurangnya kita ni bolehlah menari satu pun jadilah. Okey, untuk kita nanti bolehlah ajar dekat kawan-kawan, dekat adik-adik, dekat abang ke, dekat kakak ke. Kan? Baguslah. Menari ni pun sebenarnya bagus. Bukan sebab kita nak kekalkan tarian warisan tradisional je kan. Bukan sebab tu je. Tapi dia dapat bagi tubuh badan kita sihat tau. Bila kita menari, dia ibarat satu senaman atau terapi yang bagi kita rasa tenang, rasa relax. Dalam masa yang sama bagi badan kita sihat, otak kita jadi cerdas. Okey anak-anak. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kita dah sampai ke penghujung sesi kelas kita hari ini. Okey. Terima kasih anak-anak Cikgu Aisyah sudi join kelas Cikgu Aisyah hari ini. Okey anak-anak, kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Thumbs up untuk anak-anak hari ini. Debak. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.